So macam biasa Faiz, kita semakin dekat dengan Piala Dunia. Aku serius tak sabar, honestly. Now aku dah masuk fasa yang dah betul-betul tak sabar dah ni. Sebab Anda sebab tadi baru menikmati kekalahan. Lepas tu nak lari pada kelab football. janganlah macam bola sepak ni sebagai satu sukan, tu dah sukan escapist. Sekarang ni dalam bola sepak tu pun aku pandang Piala Dunia ni Escapism dalam escapism escapist. dalam escapism. Ha. Tapi Tapi ya, aku pun sangat excited lah tengok ke venue. Oh, nanti kita akan ada special untuk venue juga. Venue ada yes, isu-isu yang berbangkit yang masih belum kita ulas lagi. minggu depan. Minggu depan mungkin kita akan ulas perkara berbangkit dengan venue Qatar. Aku look forward nak tengok. Sebenarnya kecuali Itali ya, tak ada negara yang kita harapkan untuk berada di World Cup, tak ada di World Cup tahun ni. Jadi negara-negara regular lah yang boleh kita katakan yang ada di World Cup pada tahun ni. Dan walaupun aku tak pernah bersetuju untuk pertama kali ya World Cup akan diadakan di apa yang kita anggap di Europe musim sejuk, iaitu di hujung tahun. Tak pernah dalam sejarah berapa 70 92 tahun World Cup tak pernah ada sejarah perkara ini berlaku, tapi sekarang ni dia akan berlaku. So banyak benda untuk kita look forward to, Kish. Kita dah preview berapa banyak pasukan dah sekarang ni. Kita dah buat Costa Rica, England, Brazil hang dengan botak. Brazil dah buat. Sebelum tu kita dah buat 2 lagi pasukan. Aku rasa ni Ecuador kita dah buat. Ecuador dah. Ecuador belum. Ecuador belum. Kita dah buat takkan 3 je. Aku rasa Tak dah apalah, lebih nanti dah. kita check balik yang tu. Kena check balik. Tapi dah quite a few teams yang kita dah mula preview. And untuk kali ini kita nak preview sebuah tim dari Asia pula. Rakan se-Asia. Samurai Blue, skuad kebangsaan Jepun. Jepun, sebelum kita nak borak apa basic konteks yang kita kena faham, Jepun akan masuk ke Piala Dunia ni dalam satu kumpulan yang sangat sukar. Mereka ada Costa Rica, mereka ada Germany dan mereka ada Sepanyol. Ini adalah satu kumpulan yang secara bila hang tengok, hang akan terus pick Spain and Germany to progress through. Tapi Faiz, for the first time in many years, aku rasa ini adalah sebuah pasukan Jepun yang betul-betul perlu dihormati oleh setiap negara yang bakal menyertai Piala Dunia ni, termasuk Germany dan Sepanyol. Ada satu aspek dalam pasukan bola sepak lelaki utama senior Jepun. Ada satu aspek yang semakin kukuh daripada tahun ke tahun. Daripada 2002 ataupun 98 aku rasa mereka tak pernah lagi ketinggalan untuk mengambil bahagian dalam setiap edisi Piala Dunia. Jadi kalau hang katakan football heritage untuk Jepun ni dah semakin solid lah daripada tahun ke tahun kan. Dan juga ada satu ketika Hajime Moriyasu, ketua jurulatih pasukan ini, yang mana dia mengambil pasukan ini daripada Akira Nishino, bekas jurulatih pasukan Thailand, sejurus selepas tamatnya World Cup 2018. Yang to be fair, Jepun melakukan hal yang agak sukses juga di sana. More on that later. Tapi di satu ketika tu mereka sampai ke final Asian AFC. Yes. Sebelum kalah 3-1 menentang pasukan Qatar. Itu adalah kekalahan pertama Jepun dalam final kejohanan di dalam benua ini. Itulah kekalahan pertama. Tapi itu juga menunjukkan bahawa Jepun mereka berada di persada bola sepak Asia sebagai menyandang status sebagai pasukan elit daripada Asia. Tapi mereka tak pernah jatuh daripada gelaran tersebut. Gelaran tersebut tak pernah stray away far from them. Hang boleh argue yang sekarang ni Australia mungkin bukan Australia yang 5, 6 tahun, 7 ataupun 7, 8 tahun lepas. Hang boleh argue Australia sekarang tak sekuat itu. New Zealand sekarang pun tak sekuat New Zealand dulu, walaupun New Zealand bukan satu benua dengan ni. Korea Selatan ada ceiling dia, tetapi bukan sekarang ni. Walaupun sekarang ni squad mereka sekarang ni agak kuat juga. Tapi Jepun tak pernah jauh daripada tu.
Mereka tetap berada di sana, berada di sana, berada di sana. 2006 mereka ada pasukan yang lebih baik daripada 2002. 2010 dengan Honda, dengan tahun yang sangat gemilang untuk bola sepak Jepun ketika itu, mereka lebih baik daripada 2006. 2014, hang boleh argue mereka lebih baik daripada 2010. Begitu juga dengan 2018, hampir-hampir menewaskan Belgium dalam satu perlawanan bola sepak yang Wah, astonishing. itu adalah antara Astonishing. probably one of my all-time favorite World Cup games ever. Ya. Jadi hang tak akan menjemu kan tengok perlawanan itu full match dia. Terima kasih kepada FIFA yang belanja perlawanan itu ketika pandemik hari itu. Belanja perlawanan free kan. Sebab semua duduk di rumah. Pasukan yang betul cakap hang tadi perlu kita ambil serius walaupun ada Jerman, walaupun ada Spanyol dan walaupun ada Ecuador. Ecuador kan satu Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica dalam Jepun ada satu reputasi. Bertahun-tahun mereka dilabel sebagai the workhorse team. The technical team, workhorse team, tetapi itu sahaja. Tidak diberi penghormatan dari segi kreativiti, tidak diberi penghormatan dari segi ruthlessness di hadapan gol. Dan aku sejujurnya agak bosan dengan tagline hardworking team. Sebab bagi aku Jepun adalah lebih daripada itu. Aku faham mana tagline hardworking team, mentality keras ni datang sebab ini adalah negara yang melalui banyak dahulu. Rakyat-rakyat dia pun in recent times have gone through a lot. Simple example aku bagi 2011 sebelum Piala Dunia Wanita 2011 tu, Jepun mengalami gempa bumi di, kalau tak, aku tak ingat nama bandar Fukushima ke 2011. Tapi gempa bumi yang mendatangkan like damage yang sangat besar terhadap multiple regions in Japan. Dan benda tu seolah-olah merosakkan sedikit moral orang Jepun kan. Dan mereka terpaksa bertungkus lumus untuk membina semula some of these broken cities. And the turnaround time tu gila. Aku ingat lagi benda tu meletup all over the internet. In a week, jalan-jalan yang dah pecah, retak, habis hancur, diorang boleh repair in just a matter of a weeks. And time tu ada keluar rumor yang skuad Nadeshiko, skuad wanita Jepun mungkin tak pergi ke Piala Dunia. Tapi akhirnya mereka disuruh pergi ke Piala Dunia. Dan di Piala Dunia mereka bertarung bermati-matian di atas padang dan akhirnya menjulang Piala Dunia. Pasukan Asia pertama untuk memenangi mana-mana kejohanan antarabangsa, tak kisah di peringkat umur apa, tak kisah jantina apa. Skuad Nadeshiko tu mencipta sejarah. So aku faham mana tagline tu datang. Tapi Faiz, kalau hang tengok komposisi skuad Jepun ni, Kyogo Furuhashi, okay, dah 7 gol dalam 8 perlawanan aku rasa season ni untuk Celtic. Musim lepas tak cakap lah how many goals. Meletup dalam perlawanan berintensiti tinggi seperti Old Firm Derby. Dia adalah seorang pemain yang sangat kreatif. Ada movement yang kadang-kadang hang susah nak baca. Incredible player. Kemudiannya hang ada mamat yang Ritsu Doan di Freiburg pada ketika ini. Tahun lepas di PSV. Again, another player yang ada kreativiti yang luar biasa. Pergerakan lenggok badan dia time dia dribble all over the flank sangat baik. Kemudiannya ada Takumi Minamino. Seorang pemain yang berada di Monaco pada ketika ini sedang mendapatkan rentak semula. Baru-baru ni aku tengok dia main skuad kebangsaan Jepun, quite impressive juga. Dazen Maeda beraksi untuk Celtic juga, ruthless striker di bahagian hadapan. Okay. Kemudiannya hell of a worker. Kemudiannya ada Takehiro Tomiyasu, one of the most technical fullbacks in the game at the moment. Kalau tengok kepelbagaian yang ditawarkan di atas padang, right back, centre back, inverted full back, highly technical player. Persepah Faiz, we can keep going on. Ada banyak lagi nama yang kita boleh keep listing out. Itu pun, belum lagi Ryo Hatate. Ryo Hatate. Itu pun hang belum lagi kira yang pemain-pemain ataupun pemain yang kita anggap sebagai nama besar dalam bola sepak Jepun yang berkemungkinan akan hilang tempat di Qatar tadi.
Kita ada penyerang Vissel Kobe, Yoshiniro Muto. Kita ada. Newcastle dulu Ya, seorang lagi rakan sepasukan dia di Vissel Kobe sekarang, Yuya Osako. Pun tak di call up lagi. Yep. Dan hang kena ingat juga sebelum ini beberapa bulan yang lepas aku rasa ada EAFF Yes, East Championship. Asian East Football Asian, Federation. yang kalau di kita ni FF Suzuki lah kan. Di mana Jepun menjuarai kejohanan tersebut, menjadi juara kumpulan dalam 4 ke 5 tim yang participate. China, South Korea, Hong Kong ke Taiwan, satu lagi aku lupa. Mereka juga memanggil seorang pemain Yokohama F Marinos, bekas pemain Arsenal dan juga Saint Pauli, berusia 29 tahun, iaitu Ryo Miyaichi, yang juga cuba untuk mendapatkan tempat di sana. Dan jangan ketinggalan seorang lagi pemain berumur 33 tahun, baru-baru ni menewaskan Johor Darul Takzim, membuat 130 lebih penampilan bersama skuad kebangsaan Jepun. Yuto Nagatomo juga menanti peluang beliau. Adakah ini akan menjadi swan song World Cup beliau, kan? Aku rasa dia akan pergi. Gila, kan? Gila. Aku rasa dia akan pergi. Jumlah pemain yang ada, kalau hang masukkan lagi Maya Yoshida, Eija Kawashima, gandingan Genki Haraguchi. Yes. Genki Haraguchi dengan pasangan dia apa sama seorang lagi? Gaku Shibasaki. Shibasaki dengan Genki Haraguchi. Dia ada seorang lagi yang tengah main Sporting Lisbon sekarang ni. Apa nama? Aku tak ingat nama dia sekarang. Dan juga jangan lupa playmaker utama Eintracht Frankfurt, Daichi Kamada. Kamada. Dan juga holding midfielder Wataru Endo. Ada lagi junior itu. Wah, Faiz, squad dia ni sedap tim ni. gila, squad dia ni. Tim ni sedap. Tak. Bila hang rasa the last time hang nampak tim Jepun yang ada squad? Aku rasa tak. Tak pernah. pernah. Aku rasa kalau dia Piala Dunia 2014 pun masih ada Yoshida, masih ada Honda, ada Kagawa, ada Haraguchi dengan Shibasaki, tapi status mereka pada masa tu bukanlah status mereka sekarang kan. Jadi hang boleh argue, aku setuju dengan hang yang aku tak pernah lagi tengok skuad Jepun selengkap ini. Dan kalau hang tengok keputusan baru-baru ini untuk diorang menewaskan skuad United States of America 2-0. Aku rasa in recent times diorang kalah ada 2 kali je. Satu kalah tipis 1-0 dengan Brazil. 1-0 je dia kalah dengan Brazil bulan Jun lepas. Another one was kekalahan 3-0 di tangan Tunisia. Tapi kalau hang tengok balik highlight game tu, scoreline itu tidak memberi gambaran jelas perlawanan itu. It could have been a lot closer. Diorang dah kalahkan Ghana 4-1 baru-baru ni. World Cup team tau, Ghana. Bulan Jun lepas kalahkan Ghana, dah kalahkan dah. Dengan Ecuador mereka seri. USA menang 2-0 against the golden generation so called. USA tu dia dominate lah second half. So, kalau aku Spanyol, kalau aku Germany, why would I underestimate this Japanese team? And hang kena tengok composition fixtures dia juga. Dalam grup ni, hang rasa siapa lawan paling suka dia? Spanyol lah kan? Kita boleh setuju. At this point, based on form, Spanyol. Dia main Spanyol last tau, Faiz. Dia main Germany dulu. And Germany akan masuk Piala Dunia ni di kala centre back tu pun tak sorted lagi tu. Starting 11 pun kita tak pasti lagi ni. Lepas tu dia lawan Costa Rica. Kita dah preview Costa Rica. Costa Rica pun jangan pandang rendah. But Japan akan tengok perlawanan itu as the absolute must win. Kalau dia dapat keputusan lawan Germany and Costa Rica, dia tak kisah dah, Faiz. Game ketiga lawan Spanyol tu. 4 ataupun 5 poin tu sudah cukup. Selalunya sudah cukup untuk sesebuah pasukan itu melayakkan diri. Kish. Aku excited pula. Aku excited. Grup ni aku look forward. Japan. Aku rasa akhir kata dalam banyak-banyak pasukan Asia, actually no, dalam banyak-banyak tahun Piala Dunia, tahun ini adalah tahun di mana pasukan-pasukan Asia, dah gelap dah tiba-tiba ni, lampu dah hilang dah ni. Tak apa, kita nak habis dah ni. Tahun ini adalah tahun di mana dalam banyak-banyak Piala Dunia yang kita pernah tengok, this is the first time pasukan-pasukan Asia perlu diambil dengan serius. Kita dah borak Jepun,
dalam minggu-minggu yang akan datang kita akan sentuh South Korea pula. Ya, And also a bit on Saudi Arabia. Jangan pandang rendah nantikan. Arab Saudi. Nantikan dalam episod Bola Itu Live yang akan datang. For now, terima kasih. Lampu pun dah tutup. Lampu tutup awal daripada kita, guys. Waktu pun dah lewat. Gerak lu. Jumpa korang episod akan datang.